Sekejap. Okey, jap. Sekejap ya. Saya tengah setting ni. Adalah kita nak join 20 orang. Sekejap. Okay, I share my slide. Okay, can you see my slide? Yes. Yes, madam. Boleh, sir. Okay, so this is explanation for physics 1 to 5 for lab session. So for this semester, because of we doing this subject through ODI platform, so we don't have a face-to-face lab session. So instead of 7 lab, so we already reduced to, we only have to do the only 3 labs. So we have lab 1, lab 2, and lab 3. So for this week, we're gonna implement the lab 1 first lah. Okay, for the lab 1, okay, kejap saya share ni punya jadual sekejap. Okay, this is the schedule for lab 1, lab 1, lab 2, and lab 3 lah. Okay, so last week we already I already given you to the introduction to the laboratory knowledge, some fundamental knowledge before we doing the lab session. We know already about error, how to calculate error, what types of error that can contribute to any that you can write in your report. Okay, so for this week and the next week, we're gonna focus on the lab 1. Lab 1 is about vector. So vector actually you already learned in chapter 1, chapter 1. Okay, so this week we're gonna discuss. I will give you some videos and some explanation. And then within this week you can discuss with your member group. Okay, so next week you're gonna present with me lah. But it depends on you whether you want to present secara online or offline. Kalau offline, you have to come up with one video. Okay. Okay, another weeks
Ada lagi yang join sekejap ya. Okay, another weeks. Okay, itu untuk minggu ke-5 dan minggu ke-6. Minggu ke-8 dan minggu ke-9 we gonna have lab 2 free fall. The topic is about free fall, and another 3 weeks is for lab 3 AC circuit. Okay, so kita fokus balik yang tadi. Okay. Okay, for lab 1 and lab 2, students are required to collaborate in one team. Okay, so insyaAllah saya akan bagi satu lab video, lab manual dan eksperimen data. All this material I already upload into the Google Classroom, so you can download from there. And then you have to make a lab report presentation in front of me. Tapi but sometimes some of your friends, some of students, we have internet constraint. So kalau you tak boleh present online, you boleh offline lah. But you have to make it in a video lah. Okay, after you complete the presentation, the student are required to give a peer evaluation mark to the friends. So untuk this lab, you yang akan bagi markah kepada kawan-kawan you. So saya tak akan bagi markah, tapi I will monitor the process. Okay, so you akan bagi markah kepada kepada kawan-kawan you lah. Okay, so video tu adalah after you present to lecturer, you have to submit report, lab report, not in terms of documentation but in form of video. So lab 2 dengan lab 1 combine buat satu video saja. So you can use any software, any tools lah. You boleh guna PowerPoint ataupun apa saja video recording lah. To make sure dia punya video dalam bentuk format MP4. Okay, for the lab 3, okay, lab 3, you must produce a lab report. This one you have to submit the report lah. Hard copy report. This one is individual. So insyaAllah we will also give you a lab video, experiment data and rubric. So each student have to make a lab report based on the material given to you. Okay, clear We're gonna have 3 lab. Lab 1 and lab 2. Lab 1 and lab 2 you have to present to me and then you have to come out with one video. Okay, for lab 3 baru kita buat bukan hard cover, written hard copy lab report. Okay? Boleh ke setakat ni? Boleh. Okay, itu explanation about the lab session. So we only have 3 lab 3 lab. So semua saya akan bagi video dan data dia lah. Okay. So this is the first lab.
The title is vector. So vector you already learn in the chapter 1 ke chapter 2, saya dah lupa lah. What is definition of vector? Apa dah definition of vector? What is comparison between vector and scale? What is the definition of vector? Quantity with both magnitude and direction. Yes, good. So vector is a quantity that have magnitude and also direction. Okay, so for this chapter, kita actually combine dengan chapter last class, last week punya kelas lah, force daya. Okay. So what we gonna learn in this lab is, our objective is to determine weight of object by constructing a vector diagram for the force acting on the object. Okay, what we gonna, okay, the apparatus, the equipment, we have a Newton scale, string, board and paper, protector, ruler, slotted weight, weighted holder, and a pointer lah. Okay, this is the procedure how we want to do the experiment. Okay, nanti kita tunjuk yang betul-betul punya video sekejap. Okay, nanti saya tunjuk video satu sekejap dekat awak. You tengok dulu, kejap lagi saya explain. Okay, tadi you boleh tengok kan? Nampak tak video tu? Nampak madam. Nampak. Okay, so kita akan go through slow-slow lah sikit tadi kalau laju kan. Okay, first we want to determine weight of an object by constructing a vector diagram on the force acting on the object. So kita nak determine apa ni? Kita nak determine weight ni. Kita nak determine weight. Okay, by constructing a vector diagram. Okay, kita nak determine weight. Okay. Okay, this is apparatus that we need in this experiment. Okay, kita ada Newton scale. Kita ada Newton scale. Nampak tak Newton scale ada dua kat sini. Lepas tu kita ada string. Ada tak nampak tali ni, string. So dua-dua Newton scale ni kita sambung, tie together at one point. Center point kat sini. So sini ada satu tali, sini pun ada satu tali. Lepas tu kita hang a object here. Kita gantung satu objek dekat sini. Okey, dekat belakang tali ni kita letak satu scale
yang measure angle, sudut. So sini sudut 0, 90 90 degree, ini negatif 90 degree ataupun 270 degree lah. So, angle kita ada sini 360 degree lah, because we want to measure the angle here, sudut. Sudut dia berapa Okay, lepas tu kita gantung objek lah kat sini. Kita gantung objek kat sini lah. So pemberat lah, weight. Whether 10 gram ke 8 gram ke apa-apalah. So inilah weight yang we want to measure here. Okay. Okay, Newton scale kat sini dia kira force dia tu berapa Okay. Okay. Okay, kalau kat sini you nampak kan? So kita kena setkan tali dengan equipment ni supaya dia betul-betul balance. Supaya tali dengan ni betul-betul balance. Supaya dia betul-betul duduk di tengah-tengah point ni. Tali yang pointer ni betul-betul di tengah ni. So you kena setting lah. So kalau you masuk lab, you kena setting lah. Okay. Tadi dia betul-betul duduk di tengah. Okay, adjust the object of position until the system is balanced, dan bila dia balance, record bacaan tersebut. So record bacaan kat sini, dekat Newton scale sini berapa, record bacaan dekat Newton scale kat sini berapa bacaan dia. Lepas tu record juga dia punya sudut, angle. Record the angle here and record the angle here. Boleh ke setakat ni? Boleh. Boleh. Begini lagi. Madam. Ya. Nak tanya, yang madam cakap record sudut tu, Ya. string ke nilai 90 darjah ke string yang bawah ni? Daripada string ni Ha? ke sini. Boleh Cuman, daripada Kejap. Ya. Nanti saya conteng sekejap lagi. Kita tengok video ni sekejap. Okay, lepas tu untuk measure the angle tu, untuk lagi mudahkan lah, kalau dalam lab, you letak satu blank paper at the back of the hanging weight tu, letakkan satu paper sebab senang kita nak measure the angle here. Okay. Okay, lepas tu tanda kat situ. Okay, so nampak ni, bila dah tanda, keluarkan kertas tu, letak kat atas on the desk. Lepas tu you lukis betul-betul lah. So nampak tak ni sudut dia? Ni lah sudut dia. nampak madam. Okay, nampak. Kau ambil juga sudut sebelah sini Okay. So, bila dah ambil semua data tu, masukkan dalam calculation. Lepas tu, try guess what is the Okay. So awak dah ambil berat tu kan? Awak pun dah kira okay. Katalah ni sudut dia, ni sudut dia kan. Okay, lepas tu F kat sini pun awak dah tahu daripada bacaan, daripada Newton scale, F kat sini pun dah tahu nilai dia
berapa katalah 10 Newton, katakanlah yang ni 5 Newton. Lepas tu katakanlah for example here the angle here katalah 30 degree, this one katakanlah 45 degree. And okay, so from this two Newton, you boleh cari F kat sini. Guna apa yang kita belajar last week lah, kan? So, bila dah dapat F kat sini berapa, boleh compare dengan actual weight daripada yang kita bagi. Okay? Mana tadi? Tiba-tiba dah pening lah. Kat mana dah tadi? Okay. Okay, dah habis dah. Okay. Mari kita tengok, we look at the data lah first. Okay. Macam data dia mana? Okay. Okay, ini data-data yang saya akan bagi dekat you nantilah. Okay, sekejap. Okay. Okay. So, ini adalah F1. Ini adalah F2. Ini adalah F3. Okay. So, ini angle yang direkod. Dia rekod sebelah sini. So, kita bagi angle here. So, kalau nak cari angle here, you boleh je lah 90 degree tolak alpha 1. Ataupun kalau nak cari angle here, 90 degree minus alpha 2. Okay, ini pemberat dia lah. Pemberat dia ni kita akan tukar nilai-nilai dia lah. So, kita ada banyak nilai kat sini. Kita ada 8 darab 10, 80 gram dengan 4 darab 50 gram. Okay, so kita tengok dia punya data lab. Okay, ini data lab yang diberikan. Okay, ni F1 yang dibagi, ni F1 yang, saya lukis kat sini lah satu. Okay. Mana tadi gambar? Okay, ini F2, ini F1. Ini adalah alpha 1. This is alpha 2. Okay, for example, the first, okay, gram dia bagi berapa sini? Untuk first experiment 10 gram. 10 gram, this is F3. Okay, ni bukan F3 ya. Alamak. Itu bukan F3, itu M3. Macam mana nak cari F3? Macam mana nak cari F3? Ini baru mass. Guna yang macam hari tu. F3 sama dengan MG. MG, yes. So, this is M3. So, F3 sama dengan MG. M dia bagi tak? Bagi Gram? Gram pula. G? 10. 9.81. 9.81. Yes, 9.81. So, boleh cari F3. So, you buat satu lagi folder, letak kat sini. F3. Boleh? Okay, boleh. You masukkan Kalau 10 tak boleh ada. berapa tu kan? Okay, so now, Madam, yeah. nilai G tu kalau pakai 10 tak boleh? Biasa kalau tak bagi kita pakai 9.81 lagi tepat lah.
Oh, okey. Tahu tak jauh beza dengan calculation dengan teori nanti. Kalau tak nanti jauh beza. Oh, okey Dia okey. dekat sikit dia punya error tu lah. At least we reduce the error lah. Okay. So, you ada F1, ada F3. Boleh tak cari ni F3 yang diberi lah. Boleh tak you calculate F3? Boleh tak calculate F3? Macam mana yang you belajar last week tu? So, ingat tak kita belajar last week? Katakanlah kita buat ni katakanlah ni 50 50 degree, this is 43 kan. Okay, F2 adalah 0.08 Newton, F1 adalah 0.06 kan. We want to find the F3 kan. F3 ni actually Fy ke Fx? Vertical ke dalam y axis ke dalam x axis? Why? Y kan? Dalam Fy axis kan, sebab Fx axis dia adalah nilai 0 kan? Okay, but F2 dengan F1 ni dia ada F2x dan F2y. This one also dia ada F2 F1x and also ada F1y. So what you have to do is, kalau kita tengok daripada center ni, ini adalah F3y. Okey, untuk F1 kita boleh pecah dia dalam bentuk Fy1 dan juga dalam bentuk F2 ni kita juga boleh separate into X dan Y. F2 Y. So from this figure we can conclude that summation of F always equal to 0 kan, because dia seimbang, balance kan. So kita boleh tengok F1y plus F2y minus F3y equal to 0 ataupun F1y plus F2y equal to F3y. Okay, so macam mana nak cari F1y? Apa formula dia? F1y sama dengan cos ke sin? F1y kat sini kan? Ni. Ini. Dia punya berapa tadi? 0.06. Sudut dia macam ni. Berapa ni? 50. So ni adalah F1y. So apa? Fy1 sama dengan? Sin. Cos. Cos kan sebelah kan? 0.06 Kos. Cos. 50. So 0.0 ataupun
sama dengan FY1 sorry. Sekejap. Dah. Sama dengan F1 cos 50 kan? Betul tak? Ha? Plus dengan F2Y. F2Y kat sini. Sama dengan F2 cos 43. ya. Sekejap betul lah. F2 cos 43 kan? 43. Okey, dapat kan nilai itu kan? Dapat. Boleh lah, boleh masuk nilai kan? Boleh kira lah kan? Ataupun 0.06 darab dengan cos 50 campur dengan 0.08 cos berapa tadi? 43. So dapat nilai kan? So bila you dapat nilai, you compare jawapan you ni dengan F3 yang you guna formula MG. Sama tak? Macam tu. Cuba calculate seorang, nak tengok berapa nilai dia. Cuba calculate betul tak nilai ni? Saya dapat 0.096. 0.096 Newton. Cuba compare dengan yang MG. MG sama dengan apa tadi? Berat dia? Ni berat dia berapa? 10 darab 9.81. 98.1. 10 darab 9.81 darab 90. Oh, ni dalam gram. Ni dalam gram. Tukar dalam bentuk kilogram, yes. So, F3 sama dengan MG. MG sama dengan 0.081. 10 gram tukar dalam ni 0.1 tak? Darab dengan 9.81. Dapat berapa? 0.098. 0.0981 Newton. Sama tak dengan jawapan bawah? Hampir. Hampir. Macam tu lah. Faham tak? Faham. Lepas tu ada okey. 0.981, okey. So 0.981 ni you kena buat report lah. Okey, kenapa ada error? Kena kira lah percentage error, absolute error yang kita belajar last week hari tu. Kenapa ada beza dia? Apa error-error yang boleh contribute to this experiment kan? Sebab error dia sikit saja. Boleh tak? Seterusnya you buatlah eksperimen lain, eksperimen ni. Buatlah. Okey, boleh? Boleh. Itu saja. Sekejap nak tengok. Okey, ini dia mana ni? Ni. Dalam discussion, you examine the result. Lepas tu discuss actual value dengan eksperimen tu betul ke tak.
why, explain lah, and give the source of error. Kenapa ada error-error tu lah yang seperti kita bincangkan dalam last week punya kelas lah. Okey, boleh? Itulah. Boleh. Ya? Ada soalan? Tak ada. Okey, untuk presentation nanti you buat je format macam ni, format dalam manual ni. Okey, you kata this experiment title is lab experiment title is factor. What is the objective? It is experiment ni. Okay, this is apparatus that you use in this experiment lah. Ni. Okay, this is the procedure lah. Procedure dia explain ada 2 Newton gini-gini macam video tu lah, tapi you pakai this slide. Sebab you nak pakai apparatus tak ada kan? Okay. Lepas tu explain kat sini semua. Tak perlulah explain yang ni. Tak perlu explain terus yang ni. Okay. So you measure kat sini berapa F, record kat sini berapa F, lepas tu dia punya angle, lepas tu from that one, how you calculate. Okay, lepas tu dapat data ni boleh ambil je daripada yang tadi, given to you tu. Lepas tu, yang ni kena panjang sikit, construct a vector diagram for each mass ni. So yang ni tunjuk setiap mass ni ada dia punya, how you construct the vector diagram and how you determine the weight from the base of vector diagram. Okay, so berapa F3Y tu? Berapa? Yang ni how you construct ni, macam mana you dapat vektor ni. Lukisan dia tu. Lepas tu you compare actual weight dengan calculated weight. Lepas tu you compute the percentage error dia. Boleh? Boleh. Okay. Yang lain okey ke? Okay, madam. Okey. Madam. Okay. Itu sajalah untuk lab ni. Okay. You ada berapa orang semua? 26 26. 3 orang boleh? 24 je ada. 24 ada. Saya dah tu, ya Allah. Okay, 24 bagi 3 berapa grup? 6 grup. Boleh 3 orang boleh? 8 meeting. 8 grup. 8 grup. Salah. 24 dalam 3. 8 grup. Boleh? Ke nak 4 orang segrup? 4 orang pun boleh ada. Okey ke? Boleh ada. 4 orang boleh 4. So 4 orang satu grup 4 orang satu grup untuk setiap eksperimen lah nanti. So nanti next week you present dulu. So next week session next week kita akan present group by group. So kita akan buat satu slot lah. Siapa nak present dulu ini kita bagi slot. So dia akan masuk waktu slot tu sajalah. Lepas tu next week satu lagi kita akan buat lab 2. Lepas tu present. Lepas tu kedua-dua lab tu baru you come out dengan satu video. Boleh? Okey, madam. Ataupun nanti waktu you present dengan saya tu you nak record video tu pun boleh. Boleh juga. Waktu you present nanti next week you record je video tu, nanti next week satu lagi you record lagi, nanti you combine dua video tu you upload dalam Google Classroom. Itu saja, tak perlu buat video lain pula. Record je waktu you present tu. Madam. Ya. Present kalau offline tak boleh? Boleh, tapi you kena buat video lah. Boleh juga, Jadi, tak ada masalah. Jadi kalau group kita orang buat video, so hantar minggu depan, so tak perlu present online lah? Tak perlu. Okey. Boleh juga sebab ada some of you dia punya bila nak present tu internet constraint. So tak ada masalah.
Okay, any question lagi? Yang mana lain lagi? Boleh senang je eksperimen ni. Ya. Untuk conclusion tu nak cakap pasal apa? Vektor lah. Pasal vektor. Mana tadi? Pasal vektor lah. Pasal apa tu? Ataupun you boleh juga masukkan conclusion dia, you boleh kata F1 apa tu? F always equal to 0. So ini boleh masukkan dalam apa tu? The first Newton rule kan? Ataupun summation summation of force in the balance always equal to 0. Kan? So that's why bila kita calculate force dalam y axis, bila kita campur-campur semua force, bila kita campur force dalam bentuk y, ni F3, ini F2, ini F1. So bila kita campur, nilai dia kosong. Sebab tu dia balance. Dia tak bergerak. Itu conclusion dia. Summation of the force in the balance condition equal to 0. Boleh? Boleh madam. Boleh. Ada apa? Nak tengok jalan kira tadi boleh madam? Kira yang mana? Saya dah padam. Yang dekat data tadi. Dekat data. Ini. Boleh? Ni macam you belajar vektor ni. Nanti saya upload juga yang ni dalam Google Classroom. Boleh? Boleh. Saya jom ni. Boleh Madam nak tanya satu lagi madam. Ya. Jalan kira ni kena buat atas kertas ke? Lepas tu atas kertas you buat dalam slide ataupun dalam kertas apa-apa, tapi waktu buat dalam video tu explain lah. Asalkan dalam bentuk MP4. Tak, maksud saya dekat report ni kan ada soalan yang dia suruh apa ni, tunjuk jalan kira tu. Yang macam saya buat tu lah, jalan kerja saya buat tadi tu lah. Jadi buat satu-satu, lepas tu ambil gambar. You buat satu-satu, masukkan dalam slide ke dalam apa, lepas tu explain. Okay. Dalam bentuk video. Sebab yang ni dia nak video, dia tak nak hard copy punya documentation. Dia nak dalam bentuk video. Boleh? Boleh madam. Okey, ada soalan lain? Semua material saya upload dalam Google Classroom. So video ni yang record ni pun nanti saya upload dalam Google Classroom. Tapi lambat sikit lah sebab saya kena upload dalam YouTube dulu. Okey, ada soalan lain? Madam. Ya, Farhan. Present tu kena dalam bas BI ke? Of course lah. Mari kita tengok dia punya ni, peer evaluation. Okey. Markah tidak diberi oleh saya markah diberikan oleh you. Ini markah dia. So nanti saya akan bagi borang ni pada you. Borang ni pun saya dah upload dalam Google Classroom. Ni 4 ke 5%, so kita pilih 4 tadi ini. Okay, this is the rubric for peer evaluation.
you punya peer adalah your friends lah. Peer tu kawan sekeliling. So kawan you akan bagi markah kepada you nanti. Okay, this is the teamwork. So make sure you kena ada teamwork lah. Focus on the task. Listening, talking, discuss. Ini sama je. So you yang akan bagi kepada markah kepada kawan-kawan you sendiri. Saya cuma monitor saja. Of course lah medium kita English, tapi saya tak rigid sangat lah in terms of language. Because kita bukan language class kan. Lagipun dalam rubrik dia ni tak ada pula. Tapi of course you have to use English medium lah. Okay, any question? So madam, Ya. kalau dalam video tu ada terselit-selit sikit BM, okey lah. Tak apa, tak ada masalah. Okay, thank you madam. Okay, ada soalan lain? Thank you madam. So next week lab session kita presentation saja. Nanti saya bagi slot, nanti you masukkan group mana-mana. Slot mana-mana untuk present. Kecuali kalau you tak boleh nak present online, you bagi video dekat saya. Okay, saya rasa itu saja for lab session today. If you have any problem, you just ask me, WhatsApp me. Okay, madam. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Thank you, madam. Sama-sama. Thank you, madam. Sama-sama. Madam.